KPM. Didik TV KPM. Wah, sedapnya makan pizza ni. Lagi sedap kalau makan panas-panas. Mira nak dipanaskanlah pizza ni. Ada microwave. Tunggu apa lagi? Panaskanlah. Tapi kena on dulu tak? Tangan kering kan? Nanti basah kena renjatan pula. Okey. Plug dah on. Set sedia. Buka. Masuk ke dalam ni. Wah, sedapnya nak panaskan pizza. Tak menyala pula. Tapi plug dah on. Tapi tak menyala. Kenapa? Kenapa macam bau hangit ni? Macam bau getah terbakar lah. Alamak. Kena keluarkan balik ke pizza ni. Kena off ke? Kenapa Mira? Kenapa Mira? Ada bau hangit ni Mira. Saya bau getah terbakar macam bau hangit tapi Mira buat apa dengan microwave ni? tak, Mira nak panaskan pizza lepas tu. Tutup dulu. Kita kena tutup dulu. Okey, cabutkan. Okey. Tapi Mira dah on plug tapi tak menyala. Lepas tu bau hangit lah. Kenapa ni? Oh, ni mesti ada sesuatu yang rosak dalam microwave ni. Sesuatu apa yang rosak tu? Cikgu rasa kalau tak silap cikgu, dia tak menyala tadi kan? Tak menyala cikgu tapi Mira dah on plug dah. Mesti transformer dia yang rosak. Transformer? Cikgu, transformer tu bukan ke nama yang robot bertukar jadi kereta tu cikgu? Bukan Mira. Bukan cikgu. Habis tu transformer tu apa Transformer ni digunakan dalam alat peralatan elektrik untuk menaikkan ataupun menurunkan nilai voltan. Wow. Jadi sekarang ni, tadi Mira buka kan? Lepas tu tak menyala, betul tak? Betul cikgu. Lepas tu bau hangit. Betul. Bila transformer tu rosak, maksudnya microwave ni tak boleh digunakan. Wah, kalau macam tu lah cikgu, Mira nak belajar lah dengan cikgu tentang transformer ni. Apa agak-agak transformer ni kan cikgu? Jom kita belajar. Jom cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton slot Mendengar Rendah bersama saya Syamira Nazir. Di mana hari ini kita bukan nak belajar tentang robot walaupun namanya transformer, tetapi kita nak belajar mata pelajaran sains khususnya untuk murid-murid mendengar rendah. Dan bersama dengan Mira, tak lain tak bukan seperti yang kita sudah lihat tadi, profil guru kita bersama dengan kita Cikgu Rahimah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar cikgu? Baik cikgu ya. Tak panik dah, jangan risau, plug semua dah tutup. Dah tak nasib baik tak ada apa-apa yang berlaku tadi. Nasib baik tak ada apa-apa cikgu. Selamat datang cikgu ke kelas mendengar rendah kita pada hari ini. Terima kasih. Okey, cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu, silakan. Okey, nama saya adalah Cikgu Rahimah binti Hairudin. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Saintek Pasir Gudang, Johor. Saya telah berpengalaman mengajar sains selama 13 tahun. Selama 13 tahun, luas pengalaman cikgu dalam mata pelajaran sains ni cikgu ya. Baik cikgu, sebelum kita belajar dengan lebih jelas lagi tentang apa tu sebenarnya transformer, saya ingin persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Terima kasih. Sama-sama. Dan saya pula ini untuk memastikan kita kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Baik cikgu, apa sebenarnya transformer tu cikgu? Ataupun apa yang cikgu nak khususkan dalam kelas kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai transformer. Transformer ni adalah satu alat untuk mengubah voltan arus ulang alik. Okey. Seperti yang kita ketahui, peralatan elektrik ni dia memerlukan voltan yang berbeza. Jadi transformer ni digunakan untuk menaikkan nilai voltan ataupun menurunkan nilai voltan mengikut keperluan peralatan elektrik tersebut. Okey, baik. Kalau macam tu cikgu, saya tengok cikgu pun dah ada sediakan slide tentang objektif pembelajaran pada hari ini. Tak apa cikgu, saya tolong cikgu untuk ke sana. Okey, saya berlari sikit. Saya tolong cikgu untuk betulkan cikgu punya slide cikgu. Okey.
Dan di mana? Di sini rasanya cikgu. Di sebelah. Betul cikgu Okey, baik. Apa tu cikgu yang dimasukkan ataupun objektif yang cikgu nak terangkan pada hari ini? Okey, tajuk kita pada hari ini ialah bab 6 elektrik dan keelektromagnetan, subtopik 6.2 transformer. Okey, antara standard pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini iaitu ada 3. Yang pertama, kita akan menjalankan eksperimen membina transformer injak naik dan juga injak turun. Yang kedua, kita akan berkomunikasi mengenai transformer dan fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Dan yang terakhir, kita akan menyelesaikan masalah berkaitan transformer dengan menggunakan rumus. Wow. Okey, seterusnya apa yang kita akan capai pada hari ini ialah pada akhir siaran, murid dapat menerangkan struktur asas transformer, fungsi transformer dan contoh penggunaan transformer dalam peralatan elektrik di rumah. Yang kedua, kita akan melaksanakan bersama-sama Mira eksperimen membina transformer injak naik dan juga injak turun. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah berkaitan transformer menggunakan rumus yang betul. Okey, baiklah Mira. Ya cikgu. Mira pernah nampak tak alat seperti ini dekat tempat tinggal rumah Mira? Wah, ini cikgu, Mira pernah nampak cikgu, tapi Mira tak pernah tengok secara lebih dekat lah cikgu. Okey. Jadi, cikgu nak bawa Mira dan murid-murid di rumah bersama-sama dengan cikgu. Kita tengok alat transformer yang sebenar di pencawang masa utama. Cikgu ada video, Mira. Wah, cikgu ada sediakan satu video. Ya. Baik, kalau macam tu, jom kawan-kawan kita saksikan terlebih dahulu video yang cikgu telah sediakan dan kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Rahimah. Pada hari ini, cikgu nak bawa murid-murid yang berada di rumah dan juga host di studio bersama-sama dengan cikgu meneroka alat transformer yang terdapat di bahagian grid pencawang masa utama cahaya baru. Baiklah, jom kita masuk sekarang. Baiklah, sekarang cikgu berada di tengah-tengah pencawang masa utama. Di belakang cikgu adalah 2 jenis transformer iaitu transformer 1 dilabel sebagai T1 dan transformer 2 dilabelkan sebagai T2. Transformer merupakan satu alat untuk mengubah voltan arus ulang alik. Di dalam transformer terdapat 2 gegelung iaitu gegelung primer dan gegelung sekunder. Transformer ini akan menerima voltan sebanyak 132 kV daripada rangkaian grid nasional dan akan mengubah voltan itu kepada 22 kV sebelum diagihkan kepada pengguna. Transformer T3 dan T4 mengubah voltan daripada 132 kV kepada 33 kV. Arus ulang alik dengan voltan tinggi melalui satu rangkaian kabel penghantaran yang dikenali sebagai rangkaian grid nasional. Di penghujung grid ini, arus ulang alik mengalir ke pencawang masuk utama. Di pencawang masuk utama, arus ulang alik dialirkan melalui satu siri transformer injak turun dalam stesen transformer injak turun. Voltan bagi arus ulang alik ini diturunkan secara beransur-ansur kepada nilai voltan yang berlainan untuk dibekalkan kepada para pengguna mengikut keperluan mereka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam slot mendengar rendah bagi mata pelajaran sains di mana hari ini kita belajar tentang transformers. Jangan terkejut adik-adik kerana transformers rupa-rupanya berada saja dalam rumah kita. Tapi sebenarnya apa tu transformers? Dalam plug ke? Apa sebenarnya tu? Jom kita tanya cikgu kita. Cikgu Rahimah, apa sebenarnya dimaksudkan dengan transformers tu cikgu? Transformer ini sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mengubah voltan arus ulang alik. Okey, transformer ni sebenarnya terdiri daripada satu
teras besi lembut berlamina yang digelungkan dengan ataupun dililitkan dengan 2 gegelung. Okey, kita namakan dia sebagai gegelung primer dan juga gegelung sekunder. Okey, gegelung primer. Okey, gegelung primer kita tengok ni dulu. Okey, gegelung yang bersambung dengan bekalan arus ulang-alik kita panggil sebagai gegelung primer. Okey, gegelung sekunder adalah gegelung yang bersambung dengan beban. Wah, macam tu. Tapi tadi Cikgu Ari sebut tentang teras besi lembut berlamina. Apa yang dimasukkan dengan teras besi lembut berlamina tu, Cikgu? Okey, teras besi berlembut berlamina ni sebenarnya adalah satu teras besi yang tulen yang telah dilapiskan dengan penebat. Fungsinya untuk mengurangkan arus pusar yang terhasil dalam transformer. Wah, begitu. Okey, kalau logik kan Mira? Okey, transformer ni terdiri daripada satu teras besi lembut berlamina dan 2 gegelung wayar bertebat. Okey. Yang sebelah primer dia akan bersambung dengan bekalan kuasa. Jadi Mira rasa macam mana arus tu boleh mengalir ke gegelung sekunder? Wah. Cuba tengok ni penebat kan, ni teras besi. Betul. Yang ini wayar kuprum bertebat. Dan macam mana arus tu boleh mengalir ke gegelung sekunder? Ya, betul juga Logik kan, Cikgu? tak? Saya pun tak pernah terfikir soalan ni. Tapi kalau ikutkan, di mana logiknya, Cikgu? Sebab arus boleh mengalir pula, Cikgu. Macam sebab mana, Cikgu, dia cara bertebat, dia? kan? Okey, jadi kita tengok Raja ni dulu. Okey. Sebenarnya transformer ni dia menggunakan prinsip aruhan elektromagnet. Iaitu di sebelah gegelung primer ni menggunakan konsep elektromagnet, di sebelah kiri menggunakan konsep aruhan elektromagnet. Okey, cikgu nak tunjuk sedikit aktiviti kepada Mira. Boleh, Cikgu? Kita buat sedikit. Okey. Okey, elektromagnet ni dia akan menghasilkan magnet sementara apabila arus elektrik melalui satu konduktor, satu medan magnet akan terbentuk di sekitar. Jadi sekarang ni cikgu nak pasangkan gegelung wayar ni, okey, yang menggambarkan dia adalah gegelung primer. Kita pasangkan pada bateri. Sekejap ya. Okey, kita pasangkan kita pada bateri, kita akan jadikan dia sebagai magnet sementara. Okey. Sekejap ya. Boleh, Cikgu, tak ada masalah. Okey, kita pasangkan. Sebentar. Okey. Okey, sekarang ni dia akan dapat menarik. Jadi dia dah jadi magnet sementara. Ya, dia jadi macam medan magnet, Cikgu, dekat situ. Ya. Itulah yang ada pada gegelung primer ni. Okey, yang mana satu yang bersambung dengan bekalan kuasa itulah gegelung primer. Okey. Jadi dia jadi apa? Medan magnet. Dia akan jadi magnet. Yeah. Okey. Lepas tu apa yang berlaku? Medan magnet yang terhasil ni, okey, transformer ni dia menggunakan arus ulang-alik. Maksudnya medan magnet yang terhasil tu sentiasa berubah-ubah. Okey, kutub dia utara di atas dan di bawah, dan dia boleh berubah selatan di atas, utara di bawah. Okey, dia sentiasa voltan arus ulang-alik ni akan menghasilkan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah magnitud dan arah. Okey, jadi dia sentiasa bergerak, berubah-ubah. Okey, daripada terminal positif ke negatif dia akan bergerak. Dan teras besi lembut berlamina ni dia akan memautkan medan magnet ni ke gegelung sekunder. Wah, begitulah caranya bagaimana arus dialirkan, Cikgu. Sebab tu tadi cikgu tanya logiknya, kalau transformer ni macam mana dia nak alirkan arus kerana kedua-duanya menggunakan dawai kuprum bertebat. Jadi sebelah sini ada wujud medan magnet yang kita tak nampak, Mira. Yang kita tak nampak, dan teras besi lembut ni dia memautkan medan magnet ataupun kita panggil sebagai flux magnet ke gegelung sekunder. Okey, di gegelung sekunder berlakunya pemotongan medan magnet. Apabila berlakunya pemotongan medan magnet, okey, cikgu nak Mira cuba pusingkan dinamo tangan ini. Boleh, Cikgu? Saya tolong, Cikgu. Okey. Saya akan pusingkan. Dan cikgu cuba murid-murid di rumah cuba lihat mentol menyala. Wah, nampak cuba tak? tunjukkan Mereka mentol. yang berada di rumah, Cuba. ada mentol yang menyala. Bila Mira pusing je, mentol tu menyala, Cikgu. Makin laju Mira pusing, makin terang lampu penyalaan mentol tu, Cikgu. Jadi dekat dalam ni ada dinamo. Ya. Okey, dinamo ni dia akan berlakunya
pemotongan medan magnet. Okey. Okey, apabila berlaku pemotongan medan magnet pada gegelung sekunder, Baik. Arus aruhan akan terbentuk dalam gegelung sekunder dan menghasilkan satu voltan output pada gegelung sekunder, dan selepas itu dia akan dialihkan ke beban ataupun peralatan elektrik. Wah, rupanya macam tu cara transformers ni mengalirkan arus, cikgu. Ya. Tapi arus yang digunakan ialah arus ulang-alik kan, cikgu? Tak boleh menggunakan arus tetap, cikgu. Kalau arus terus, kita gunakan bateri ni tadi, dia menghasilkan medan magnet yang tetap, tak berubah-ubah. Jadi, bila tak berubah-ubah, tidak berlakulah pemotongan magnet pada gegelung sekunder. Ya. Okey, transformer pula Mira ada dua jenis, iaitu transformer injak naik dan juga injak turun. Pandai Mira. Okey, transformer injak naik. Okay, kita tengok slide. Okey, transformer injak naik ni, kita nak tengok transformer ni, kita tengok kepada bilangan lilitan. Okey, transformer injak naik, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah kurang daripada bilangan lilitan gegelung sekunder. Jadi kalau cikgu ada model dekat sini, ini adalah transformer injak naik. Bilangan lilitan gegelung primer adalah kurang berbanding gegelung sekunder. Jadi secara amnya, semakin banyak lilitan, semakin tinggilah voltan yang akan dihasilkan. Jadi daripada lilitan ni kita tahu voltan primer adalah lebih rendah daripada voltan sekunder. Sebab semakin banyak lilitan, semakin tinggilah nilai voltan yang terhasil. Okey, jadi kita tengok pula injak turun. Okey, untuk injak turun, bilangan lilitan pada gegelung primer adalah lebih banyak berbanding gegelung sekunder. Okey, jadi voltan primer adalah lebih tinggi berbanding dengan voltan sekunder. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya cikgu. Kalau untuk primer dan juga sekunder, macam mana untuk murid kena pasti mana satu gegelung primer dan sekunder ni? Adakah gegelung primer berada di sebelah kanan, gegelung sekunder berada di sebelah kiri, cikgu? Okey, bagus soalan Mira tu. Okey, murid-murid ada juga yang tersilap. Jadi kalau kita nak tahu yang mana satu adalah gegelung primer, gegelung sekunder, adalah kita lihat kepada sambungan. Okey, gegelung primer akan bersambung dengan arus ulang alik, manakala gegelung sekunder akan bersambung dengan beban. Okey, baiklah, kita dah seterusnya kita dah belajar tentang prinsip. Okey, sekarang kita nak buat eksperimen pula Mira. Wah, boleh cikgu? Kita nak buat eksperimen. Cikgu, izinkan cikgu susun sekejap. Boleh cikgu, saya letak seperti Okey, kita letakkan ke tepi. Okey. Tajuk eksperimen ini ataupun tujuan adalah untuk membina dan mengkaji fungsi transformer injak naik dan injak turun dengan menggunakan teras besi lembut berlamina. Okey, kalau Mira nak tengok lamina dia, Mira boleh tengok. Terima kasih cikgu. Lamina tu maksudnya dia berlapis-lapis. Oh, iyalah kawan-kawan semua yang nak tengok ni, yang mungkin tak pernah tengok yang secara dekat, macam ni cara ataupun teras besi lamina. Kalau nampak dia ada berlapis-lapis cikgu macam kek lapis Sarawak. Berlapis-lapis secara halus, itu ialah teras besi lembut berlamina cikgu. Ya, okey. Jadi penyataan masalah untuk eksperimen kita ni, apakah fungsi transformer injak naik dan injak turun? Okey, hipotesisnya seperti yang kita dah belajar tadi, dalam transformer injak naik, voltan sekunder ataupun output adalah lebih tinggi daripada voltan primer. Okey, kalau transformer injak turun, voltan sekunder adalah lebih rendah berbanding dengan voltan primer. Okey, pemboleh ubah yang kita gunakan, kita boleh tengok kepada cikgu punya kotak jadual pemerhatian yang cikgu telah sediakan. Okey, di sebelah kiri sekali bilangan lilitan gegelung primer itu adalah pemboleh ubah yang telah dimalarkan. Pemboleh ubah yang dimalarkan. Oh, maksudnya samalah cikgu. Sama je. Okey, yang kedua adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan, yang kita ubah. Okey, dan juga kita nak tengok pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita nak perhatikan iaitu kecerahan mentol. Ya, okey. Okey, bahan dan radas yang perlu kita gunakan di sini ialah kita ada dekat sini bekalan kuasa arus ulang alik,
kita ada dawai penyambung, wayar penyambung. Kita ada 2 mentol yang telah dilabelkan sebagai P dan S. Betul cikgu? mentol P dan S. Okey, P dan S. Okey. Kemudian kita ada teras besi lembut berlamina. Baik. Dan juga kita ada wayar kuprum bertebat. Okey. Okey, wayar Cikgu, saya tengok kuprum dekat bertebat. saya tengok mental tu cikgu ialah P dan Q. Jadi maksudnya untuk table kita tadi ialah P dan Q. Betul cikgu S tu digantikan dengan Q. Oh, mentol. Saya P tersalah dan Q. label cikgu. Minta maaf cikgu. Saya minta maaf. Okey, P dan S. Kita Okey. tukarkan P dan S. Baik. Okey, P dan S ataupun P dan Q lah. Okey. Okey. Okey, seterusnya ialah kita akan lilitkan gegelung primer. Okey, jadi cikgu nak minta Mira Boleh, untuk lilitkan gegelung primer pada kampul wayar yang cikgu telah sediakan. Wah, nak lilit ni kawan-kawan. Jadi, cara untuk lilit gegelung primer. Kalau macam ni kan cikgu, saya nak buat primer saya lebih banyak lah lilitannya. Boleh tak cikgu? Lilitan primer tak boleh sebab kita dah tetap 30 cikgu. Mira buat 15 sahaja. 15 cikgu Mira buat yang pertama. Okey, boleh. Okey. Saya alihkan dulu bunga ros kita ni. Saya letakkan 15 cikgu 15. Kalau 15 saya kena kira lah kan cikgu. Kira lah. boleh Cara kira. untuk kira tu cikgu ada tak tips nak terangkan kepada murid-murid ataupun lilit saja macam 1. Okey, boleh. Okey, boleh cikgu Okey. 2, 3, 4, 5. Oh, jatuh, sorry. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cikgu. Okey, bagus Mira. Ada lebih sikit kita buang cikgu Okey, tak apa, biar je Okey, kat kita buang situ. kat situ. Okey. Okey, Sikit je. kemudian okey. Dekat sini cikgu dah siapkan sebenarnya Mira. Cikgu saja je nak minta Mira tolong cikgu tunjukkan pada murid-murid macam mana kita nak lilitkan pada kampul wayar. Okey, cikgu guna kampul wayar ni supaya lebih kemas lah pada hari ini. Okey, jadi kita akan buat eksperimen yang pertama dahulu. Okey, eksperimen pertama kita boleh tengok kat sini pemboleh ubah yang dimalarkan ataupun tetap ialah 30 lilitan 30 lilitan, dan pemboleh ubah yang dimanipulasikan ialah 15 lilitan dan 60 lilitan. Okey. Jadi kita nak tengok eksperimen yang pertama. Okey. Jadi cikgu nak minta Untuk kita malapkan. Untuk kita malapkan studio ni sebab Okey. kita nak tengok kecerahan mentol ataupun pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kalau macam tu cikgu, kita malapkan sedikit kelas kita pada hari ni. Nak tengok menyala ke tak menyala mentol kita ni untuk P dan juga Q. Jadi kawan-kawan dekat rumah boleh sama-sama fokus kepada nyalaan mentol. Kita boleh tengok. Okey, yang pertama kita tengok untuk transformer injak naik. Baik. Iaitu 30 lilitan primer. Maafkan saya. Mula-mula sekali kita akan tengok transformer injak turun sebab bilangan lilitan dia menurun. Okey. Jadi kita akan tengok. Okey, nampak tak kat sini? Nampak, cikgu. Okey. Mentol P adalah gegelung primer. Okey, mentol Q adalah ataupun mentol S, saya tersilap tulis di depan sana, adalah Gegelung sekunder. gegelung sekunder. Okey. Macam mana dengan kecerahan mentol ni Mira? Saya tengok cikgu yang gegelung primer, bagi mentol di gegelung primer lebih cerah cikgu nyalaannya. Betul lah. Lebih cerah berbanding dengan Berbanding dengan mentol Q di gegelung sekunder. okey, betul. Ini kerana lilitan di gegelung primer lebih banyak cikgu ya. Bila bilangan lilitan tu lebih banyak, nilai voltan akan terus akan lebih besar. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok untuk transformer injak naik pula. Baik. Okey, kita tengok transformer injak naik. Okey, boleh malapkan lagi sekali. Okey. Okey, tadi sebelah sini cerah, sini malap, betul tak? Betul, cikgu. Okey, kita tengok yang kedua pula. Alah, pelik pula cikgu. Okey. Sebab tiba-tiba jadi malap pula. Okey, mentol P ni dia menyala dengan kecerahan 2 voltan daripada bekalan kuasa, dan mentol Q ni atau mentol Q lah kita panggil lah, terus mentol Q dia menyala dengan lebih terang. Okey, voltan yang asal adalah 2 voltan, tapi dia boleh menjadi lebih cerah. Itulah transformer injak naik.
Sebab dia boleh menaikkan voltan. Kalau tadi dia menurunkan voltan. Wah, okey. Itu dia kedua-dua eksperimen kita yang kita telah jalankan pada hari ini. Jadi cikgu nak saya isi jadual kita jadi, Mira, cikgu minta Mira isikan pada jadual yang cikgu telah sediakan. Kalau Mira terlupa, cikgu dah sempat ambil gambar tadi. Wah, cikgu siap ambil gambar sebagai sempat ambil gambar rujukan dengan lebih jelas nanti cikgu. Ini adalah transformer injak turun. Ini transformer injak ini turun. untuk transformer injak turun. Boleh cikgu? Jadi kepada murid-murid dekat rumah yang telah tengok eksperimen telah cikgu jalankan ini, pastinya mereka pun nak juga ambil pemerhatian juga cikgu, nak jot down juga segala informasi yang telah mereka dapat. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda rumah jangan ke mana-mana. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot menengah rendah di mana hari ini kita belajar tentang transformer bagi mata pelajaran sains. Sebelum kita berhenti berehat tadi, cikgu dah terangkan apa yang dimaksudkan dengan transformer, konsep, struktur dan juga kita telah lakukan sedikit eksperimen bagi injak naik dan juga injak turun. Dan cikgu, daripada eksperimen tadi kita dah dapat sedikit pemerhatian cikgu yang Mira nak kena isi dalam jadual ni. Mira dah boleh isi ke cikgu? Dah boleh. Dah boleh dah ya? Okey. Kita Mira isi. Mira isi. Untuk yang kita telah jalankan tadi kan cikgu, Mira perasan mentol P nyalaannya lebih cerah cikgu. Betul. Okey, Mira cabut cikgu. Okey. Bukan. Betul, Dekat bawah tu. Pilih jawapan. Kalau cabut tu tak tertampar jawapan kita nanti. Okey, mentolnya lebih cerah. Baik. Okey. Dan untuk bagi kecerahan mentol S pula lebih malap cikgu. Okey, betul. Betul? Okay. Betul cikgu? Betul. Saya boleh dapat reward ke cikgu? Nanti jawab semua dulu. Jawab semua dulu. Janganlah. Kita tengok dulu. Betul semua ke tak? Okey, baik-baik. Okey. Dan untuk kecerahan mentol P, di mana apabila lilitan gegelung primernya lebih tinggi cikgu, kecerahannya adalah sedikit malap. Betul cikgu? Dan mentol S ataupun mentol Q yang kita telah lakukan eksperimen tadi dia lebih cerah. Okey, kita semak jawapan. Yang pertama, cerah. Betul. Mentol P cerah. Jadi kat situ dah S. Jadi kita S lah. Okey, mentol S malap. Betul Mira. Okey, yang kedua. Yang kedua ini apa yang cikgu sempat ambil gambar tadi. Okey, dan jawapannya untuk kecerahan mentol P eksperimen yang kedua iaitu transformer injak naik, kita dapat jawapannya adalah malap. Bagi mentol P. Manakala mentol S adalah cerah. Okey, betul Mira. Cikgu dah sediakan bunga untuk Mira. Bunga ni magic Mira. Okey, cikgu letakkan di sini dulu Boleh cikgu. Okey. Magic dia boleh tergantung kat situ. Wah, terima kasih cikgu. Bertergantung bunga kita tu cikgu ya. Okey, lepas ni cikgu nak bagi betul-betul pada Mira. Mira letak sendiri Boleh, tak ada masalah. Kita jauh ni tak boleh nak letakkan. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya, apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika NP, bilangan lilitan primer adalah lebih besar berbanding bilangan lilitan sekunder? Wah, tengok cikgu macam cikgu cakap tadi, kalau bilangan lilitan dia banyak, maksudnya voltan dia tinggi, dia lebih cerah lah kan? Betul. Jadi macam mana? Jadi jawapannya ialah mentol P lebih cerah berbanding dengan mentol S cikgu. Pandai Mira. Betul. Okey, yang kedua, apa hubung kait antara voltan primer dengan voltan sekunder sekiranya bilangan lilitan primer adalah lebih besar berbanding bilangan lilitan sekunder? Wah, kalau macam tu sudah alamak, dah ada jawapan baru saya nak jawab cikgu. Maaf. Tapi sudah semestinya nilai voltan primer lebih besar daripada nilai voltan sekunder kerana kerana lilitan di voltan primer lebih banyak berbanding sekunder. Betul tak cikgu? Betul. Okey, jadi apakah transformer ini? Injak naik ke injak turun? Kalau primer lebih tinggi daripada sekunder, sudah semestinya ialah injak turun cikgu. Pandai, ini adalah transformer injak turun. Okey, baiklah yang seterusnya. Apakah kesan terhadap kecerahan mentol jika bilangan
lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. Kalau macam ni, mungkin mentolnya lebih malap, cikgu. Okey, lebih Betul ke, malap. cikgu? Kita tengok jawapan Betul jawapan. Betul lah, samalah. salah. Mira cakap tadi mentol P lebih malap kan? Jadi samalah dengan jawapan ni. Betul juga jawapan Mira, mentol Baik. S lebih cerah berbanding P. Okey, hubung kait voltan. Voltan primer dengan voltan Baik. sekunder jika bilangan lilitan primer kurang daripada bilangan lilitan sekunder. Wah, Alamak, kalau lagi. hubung kait ni, cikgu, ialah voltan primer adalah lebih kecil daripada voltan sekunder. Okey, betul. Jadi ini adalah jenis transformer apa? Apakah Ini jenis? ialah transformer injak naik. Betul, transformer injak Naik. Okey, kenapa bilangan lilitan dalam gegolong primer dan sekunder ni kena berbeza? Betul, cikgu. Kenapa tak boleh sama? Ada pendapat tak Mira? Kalau sama kan, cikgu, macam mana arus tu nak bergerak, cikgu? Jadi kenalah sedikit berbeza, tapi boleh tak cikgu bagi saya jawapan yang lebih jelas lagi, cikgu? Kalau sama, kita tak gunakanlah transformer tu sebab sama. Jadi dalam setiap transformer mesti mempunyai bilangan lilitan yang berbeza. Jadi transformer hanya boleh mengubah voltan arus ulang-alik jika bilangan lilitan primer dan sekundernya berlainan. Sebaliknya, jika bilangan lilitan dan dalam gegolong primer dan sekunder itu sama, maka voltan primer dan sekunder itu adalah sama dan tidak diubah. Berbezalah dengan fungsi transformer yang sebenar, iaitu mengubah nilai volta. Jadi kita kena ada bilangan lilitan yang berbeza. Wah, macam tu. Baik, cikgu. Saya dah jelas dah, cikgu, tentang soalan tersebut. Seterusnya, cikgu, saya tengok ada fungsi pula transformer, cikgu. Silakan. Okey, kita tengok fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah. Okey. Kalau di rumah murid-murid sekarang, okey, cuba perhatikan dekat sekitar, apakah peralatan elektrik yang murid-murid rasa ia menggunakan transformer? Apa yang murid-murid boleh bagi contoh? Mira rasa apa? Kalau saya kata charger ataupun pengecas telefon bimbit, telefon pintar saya, betul tak, cikgu? Betul. Okey, pengecas telefon bimbit ni hanya memerlukan 5 voltan sahaja. Tetapi sumber bekalan elektrik daripada Tenaga Nasional Berhad yang dibekalkan ke rumah kita adalah sebanyak 240 voltan. Jadi kalau dipasang terus 240 voltan tu, terbakarlah telefon tu. Betul. Jadi kita perlukan transformer untuk kita turunkan nilai voltan. Jadi murid-murid di rumah dah dapat jawapan tak yang cikgu tanya tadi? Okey. Kalau cikgu pasti dekat rumah murid-murid mesti berada di bawah kipas. Betul tak? Betul, cikgu. Kalau tak ada kipas panaslah kan. Dan dekat sekolah pun sama kan, ada kipas. Dan murid-murid tentu dah biasa menggunakan alat kawalan, alat suis kawalan, kotak kawalan kipas shilling. Jadi cikgu nak tunjukkan kepada murid-murid dekat sini. Dan cikgu nak tunjukkan kepada nak minta Mira tolong bukakan soket tu. Okey, boleh, cikgu? Jadi biasa murid-murid dapat melihat dan menyentuh soket tu, tapi murid-murid tak tahu apa yang ada dalam soket tersebut. Betul lah, cikgu. Kalau macam saya dekat rumah kan, cikgu, kita pusing-pusing kan, tapi kita tahu apa yang berada kat dalam tu. Dalam tu ada transformer. Jadi cikgu nak minta Mira tolong bukakan soket. Baik, kalau macam tu saya akan bergerak ke sana, cikgu, ya. Baik, depan lalu, cikgu. Tak izin. Okey. Saya akan bergerak ke sini. Saya akan buka, cikgu, dalam dia. Okey, jadi kawan-kawan kat rumah boleh sama-sama perhatikan. Kalau Ini yang selalu ada dekat rumah kita. Kita buka, cikgu. Okey, pusingkan. Dekat sebelah dalam tu. Okey, kalau kita biasa tengok dia ada nombor kan, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, betul tak? Okey, jadi dekat atas tu adalah transformer. Bahagian yang warna hitam tu cikgu tunjuk sekarang. Okey. Yang transformer ni yang berada di atas dan dia akan menukarkan voltan tu kepada 0 voltan, 2 voltan, 4 voltan, 6 voltan, 8 voltan dan 10 voltan. Itulah yang kita labelkan sebagai 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang murid-murid selalu putarkan di rumah. Okey. Peralatan ni menggunakan transformer. Di mana nilai voltan daripada alat bekalan, soket bekalan tenaga elektrik di rumah kita sebanyak 240 voltan akan diturunkan kepada nilai voltan yang kita perlukan. Jadi semakin laju kipas tu, maksudnya kalau laju dia gunakan 10
voltan. Kalau dia perlahan, kita hanya gunakan sebanyak 2 voltan. Okey, kalau kosong voltan tu maksudnya tak ada arus lah cikgu. Begitu ke cikgu? Betul, kalau kosong tu tak ada arus lah. Okey. Okey, selain daripada tu, Mira, apa lagi peralatan elektrik yang Mira boleh tengok dekat situ dan cikgu nak Mira tengokkan dan beritahu pada murid-murid di rumah berapakah voltan output. Okey. Input kita tahulah, input memang semuanya menggunakan 240 voltan. Okey, voltan output. Boleh tak Mira bacakan? Saya nak tengok sebab kat rumah semua orang pastinya ada cikgu, iaitu soket. Soket. Okey, bukan, kita tengok kepada ni pengecas komputer riba. Okey, soket saya kira lebih kurang juga macam kipas tadi, kita pergi kepada alat pengecas komputer riba. Sebab sekarang ni semua orang online je kan cikgu. Cikgu, macam mana cara nak buka ni cikgu? Okey, saya bergerak ke sana ya. Silakan cikgu. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok nilai voltan output dia untuk pengecas komputer riba ni adalah sebanyak 19 voltan. Jadi kita komputer riba ni hanya memerlukan 19 voltan sahaja untuk beroperasi. Sebelah ni, murid-murid di rumah mesti selalu membantu ibu bapa mengemas rumah kan, menggunakan vacuum. Okey, alat pengecas vacuum ni dia hanya menggunakan 27 voltan sahaja. Okey, dia hanya menggunakan 27 voltan. Musim PDPR ni kan, sebelum ni kan kita ada musim PDPR kita selalu menggunakan, murid-murid dan guru selalu gunakan alat wifi, betul tak? Betul. Okey, alat wifi ni turut menggunakan transformer, iaitu voltan outputnya adalah sebanyak 12 voltan sahaja. Okey, jadi kesimpulannya, last kali lah cikgu nak sebelum kita kesimpulannya, inilah pengecas telefon bimbit. Betul cikgu. Yang Mira selalu guna, kita semua selalu guna kan. Ini saya nampak cikgu, output dia sikit je cikgu. Outputnya dalam 5 voltan je cikgu. Betul, 5 je guna. Apa jadi kalau kita just direct daripada soket ni terus kepada telefon kita? Wah, sudah semestinya habis meletup telefon kita cikgu. Jadi kita perlukan transformer. Jadi fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah ni adalah sangat banyak di rumah kita. Penggunaan transformer ni memang tak dapat dinafikan lah, dan banyak kita gunakan adalah jenis transformer injak turun. Injak naik ni ada sikit je. Ada sikit lah dalam peralatan elektrik di rumah. Contohnya microwave yang Mira tadi tu. Yang kita punya microwave yang pertama tadi kan tak menyala kan. Lepas tu ada bau kan. Tu transformernya dah rosak. Wah, itulah puncanya. Jadi kepada mereka kat rumah yang mungkin mengalami situasi yang sama, ada berlaku sedikit hangit ke atau apa-apa berlaku, orang kata dekat kita punya perkakasan elektrik ni, ini kerana mungkin transformer berlaku sedikit kerosakan. Betul cikgu? Okey. Baik. Okey, ni contoh sorry saya bergerak sini ya. Silakan cikgu. Pengecas telefon bimbit kita lah. Transformer yang kecil. Kita boleh bezakan ada transformer yang besar yang cikgu bawa tadi ke pencawang masuk utama dengan transformer yang ada dalam rajah ini. Okey, seterusnya. Ni saya cikgu bagi contoh dalam bidang perubatan. Alat sinar X ni juga menggunakan transformer injak naik. Okey, untuk membolehkan mesin sinar X ini berfungsi. Okey, seterusnya cikgu nak ajar Mira kaedah pengiraan menggunakan rumus. Okey, baiklah, jadi cikgu akan gunakan whiteboard. Boleh. Okey, cikgu akan Cikgu perlukan bantuan saya cikgu? Tak perlu lagi. Tak perlu lagi. Sekejap lagi, tak apa. Saya akan duduk di sini lah diam-diam cikgu kat tepi ni. Bye. Okey, rumus yang kita akan gunakan ialah Baik, silakan cikgu. VP per VS sama dengan NP per NS. VP adalah voltan input bagi gegelung primer. VS adalah voltan output bagi gegelung sekunder. NP tu adalah number of turn patutnya. NP tu bilangan lilitan gegelung primer dan bahagi dengan NS bilangan lilitan gegelung sekunder. Jadi cikgu tuliskan dekat sini kaedah pengiraan. Kita buat soalan lah. Okey, soalan yang pertama, Raja menunjukkan sebuah transformer. Berapakah bilangan lilitan pada gegelung sekunder NS supaya mentol V dapat menyala dengan kecerahan normal? Okey. Jadi kita pertama sekali apabila kita tengok soalan, kita perlulah tulis rumus dahulu. Okey. Jadi rumusnya ialah VP. Okey. VP per dengan VS sama dengan
sama akan dengan dapat NP per dengan NS. NS. Okey, sebenarnya ia adalah nisbah. Nisbah voltan dengan nisbah bilangan lilitan. Okey, N tu adalah number of turn. Kalau kita terbalikkan macam ni, pun masih boleh dapat jawapan yang sama sebab dia adalah nisbah. Tapi untuk subjek ini kita gunakan rumus ni lah. VP per VS sama dengan NP per NS. Okey, jadi soalan yang seterusnya kita tengok pada soalan. Kita keluarkan. Okey, yang pertama tadi kita tulis rumus dahulu. Yang kedua kita keluarkan maklumat daripada soalan dan kita masukkan ke dalam rumus. Baik. Okey, jadi VP adalah voltan primer kita adalah 240. Kita bahagi dengan VS kita adalah Berapa tadi cikgu soalan kita tadi? Boleh cikgu cikgu ulang balik soalan tadi? Okey. Okey. Kalau ini VS kita ialah 12 cikgu. Okey, 12 volt. Okey, 12 volt sama dengan kita tulis NP bilangan. Boleh tolong Mira tengokkan berapa bilangan lilitan untuk 120 cikgu. Okey, 120. Okey, 120. Okey, apa yang kita nak cari dekat sini ialah NS. okey, kita nak cari dekat sini adalah NS. Okey, pastikan murid-murid tulis rumus dan masukkan dalam rumus. Barulah senang, tak ada kesilapan. Kemudian kita buat matematik seperti biasalah. Darabkan silang. Okey, kita darab silang. NS darabkan dengan 240. okey, 240. Kemudian kita Akan dapat 120 darabkan dengan 12. mana 12 cikgu? 12. Okey, dah siap sampai sini. Kemudian kita nak tahu NS sahaja kan? Betul, okey, cikgu. izinkan cikgu bergerak ke sini. Okey, barulah senang betul tak kalau kita tuliskan rumus dahulu. Okey, NS sama dengan okey, ni darab cikgu tertinggal. Okey, 120 darabkan dengan 12. Okey. bahagikan dengan 240 cikgu. 240. Jadi jawapannya tekan kalkulator Mira. Tekan kalkulator. Nanti cikgu saya tak cari kalkulator. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu. Congak cikgu. Nanti secongak cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik cikgu, daripada rumus ni cikgu, 120 darab 12 bahagi 240 cikgu. Saya kira saya dapat jawapannya ialah 6. Betul tak cikgu? Okey, betul. Kita tengok, cikgu. Jawapannya adalah cikgu dah. Okey, jawapannya adalah 6. 6, betul. Jadinya bilangan lilitan gegelung sekunder adalah 6. 6, Okey, yes, betul. saya dapat jawab dengan betul. Dapat lagi satu bunga ros untuk saya cikgu, betul Okey, untuk Mira Terima Okey. kasih banyak cikgu. Baik cikgu, disebabkan saya dah dapat menjawab rumus yang telah diberikan, saya pun dah faham dan saya yakin murid di rumah pun faham tentang struktur dan juga konsep bagi transformer ini. Boleh cikgu beri sedikit rumusan kepada mereka yang sedang menonton? Okey, hari ini kita dah belajar tentang transformer, iaitu prinsip transformer, prinsip yang digunakan dalam transformer. Kita dah belajar tentang jenis transformer, iaitu transformer injak naik dan juga injak turun, dan cikgu juga dah ajar mengenai kaedah pengiraan menggunakan rumus yang betul. Jadi kita dapat rumuskan bahawa hari ini murid-murid dah tahu dalam peralatan elektrik di rumah adanya transformer, ada transformer yang menaikkan voltan dan juga transformer yang menurunkan voltan. Tapi yang paling banyak adalah transformer yang transformer injak turun lah yang biasa kita gunakan di rumah. Ya, betul tu. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Rahimah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Tapi kan Cikgu, kepada mereka yang sedang menonton sekarang yang mungkin tertanya-tanya di manakah mereka boleh mendapatkan bahan ataupun latihan pengukuhan, di mana mereka boleh dapatkan Cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan yang cikgu sediakan pada hari ini di laman web sumberku
ada portal Delima KPM. Ya, betul tu. Dan seperti yang kawan-kawan lihat tertera di skrin kaca TV anda boleh terus akses di laman sesawang berikut bagi mendapatkan lebih banyak lagi latihan dan juga bahan pengukuhan. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rahimah atas kesudian Cikgu datang ke kelas kita pada hari ini berkongsi ilmu tentang transformer dan pastinya murid-murid di rumah pun dah dapat informasi dan faham apa itu transformer, bagaimana ia berfungsi dan bagaimana konsepnya. Jadi diharapkan ia dapat memberikan informasi dan juga ilmu kepada anda. Kita jumpa lagi di episod akan datang dengan guru yang lain pula. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Mira.